Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kongsikan semula bagi memastikan kelancaran video lah dan mesej maklumat yang ingin disampaikan tu sampai. So video ni saya rakam guna handphone sahaja, video yang baru ni lah. Okey, so kat sini saya nak kongsikan tentang perkongsian langkah mudah menghasilkan video PDPC semasa PKP. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bahagian pendidikan khas yang sudi menganjurkan program ni dan menjemput saya untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat guru yang lain lah. Okay. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Siti Suhaila Burihan dari SMK Pendidikan Khas Tapak. Dan saya mengajar subjek matematik. Saya juga ada menulis beberapa buah buku dan saya terlibat aktif dalam pasukan Cikgu Tube sebagai Chief Marshal. Chief Marshal ni macam setiausaha lah. Dan juga saya pun aktif dalam Persatuan Guru STEM Malaysia. Sebabnya saya ingin mencari cara yang terbaik untuk praktiskan STEM ni untuk betul-betul memahami STEM dan praktiskan STEM ni di dalam kepada murid kami lah, murid pendidikan khas. Okey, saya ingin mulakan dengan kata-kata ni. Mulakan dengan yang paling mudah, guna apa yang ada. Mulakan dengan yang paling mudah, yang mudah-mudah je. Kemudian guna apa yang ada dekat depan mata kita. Lakukan apa yang termampu. Kemudian teruskan belajar dan tambah baik dari semasa ke semasa. Maksudnya macam kita tak payah nak tunggu semuanya perfect, nak tunggu kita pandai, nak tunggu barang canggih baru kita nak mulakan. Tapi kalau kita nak menunggu, memang sampai bila lah kita tak akan mula dan tak akan improve. Jadi baik kita mulakan dengan paling mudah lah, dengan apa yang ada di depan mata kita dan apa yang termampu kita. Tak semestinya kita kena pandai teknikal. Apa yang kita mampu je lah, mulakan daripada yang simple. Tapi dalam masa yang sama, walaupun kita mulakan dengan yang benda yang simple, kita tetap terus belajar dan belajar untuk tambah baik video kita dari semasa ke semasa. Okay. Contohnya, ni adalah video asal saya sebelum ni, iaitu macam ni kan, saya guna kertas dengan pen je, simple je video ni. Dan sekarang ni saya dah upgrade ke guna komputer, guna macam digital ink, kemudian ada webcam kan, nampak muka saya, kemudian ada nama, ada tajuk. So maksudnya kita mula daripada perkara yang simple. Dan contohnya video ni masa draft idea saya cuma rakam macam ni atas meja je. Ni adalah video macam mana saya nak mentor remote learning. Macam mana saya nak bagi tahu parents supaya murid yang blind ni boleh raba bentuk graf. Okey, so daripada atas meja simple macam ni je, saya improve bagi di atas kertas biru supaya saya boleh buat chroma key untuk hilangkan background tu, supaya background tu saya boleh tukar background lain. Dan saya improve dengan lighting, saya rakam pun guna phone holder. Okay, then saya edit menggunakan apps KineMaster ataupun Filmora. Jadi saya dah improve lah, saya tukarkan background dia. So macam mana kita daripada benda yang paling basic, benda yang paling mudah, dan kita improve dia menjadi baik dari semasa ke semasa. Okay. Then yang ini adalah video saya masa ujung tahun 2018. Okay, kalau tengok kan macam ni, macam tak lepas piawai kan, tak lepas standard pun, sebab guna pen, kertas, tulisan pun buruk. Lepas tu macam simple sangat lah. Tapi tengok view dia dekat 10,000. Okey. So maksudnya sebenarnya benda yang paling penting adalah konten. Semua cikgu memang konten memang mantap. Kita master dengan subjek masing-masing. Jadi apa yang penting konten kita tu. Canggih mana pun, tapi kalau konten tak ada, tak okey juga. Jadi kita guna ilmu yang kita ada tu dan kemahiran simple je. Mulakan daripada mula. Ni saya hanya guna buku, guna pen, smartphone, phone holder, YouTube channel. Dan semua benda ni adalah free of charge.
Cuma phone holder je RM25. Phone holder ni supaya handset tu tak bergoyang lah. Kita letak kalau nak pergi kedai tu beli, kalau untuk yang nak menulis lah. Jadi pilih phone holder yang kita boleh tulis dekat bawah. Okay, kalau yang macam beli kat Lazada ke Shopee tu ke, saya suka yang lazy arm phone holder. Dia macam boleh screw dekat meja, jadi dia lebih kuat lah. Okay, jadi macam ni lah. Guna daripada simple je. Smartphone kita dah memang ada, buku dengan pen pun dah memang ada, YouTube channel pun free je, cuma phone holder je. Jangan macam rasa macam alamak barang tak ada budget. Kita guna apa yang depan mata je dulu. Ada yang guna whiteboard lepas tu tulis kan. Ada yang sampai macam tak ada phone holder, letak dulu handset dekat dirikan dulu handset, alaskan buku ke apa ke. Tapi jangan kita pegang lah phone ni, sebab kalau kita pegang dia akan bergegar-gegar, orang pun pening tengok. Okay, so dan ni cikgu sekolah kami, iaitu Cikgu Iransha bin Rahmatullah, guru sejarah, dan dia adalah totally blind, tapi dia boleh tengok, tapi dia boleh buat video sendiri. Dia buat channel YouTube sendiri dan dia buat video sendiri, video sejarah. Tengok dia siap beli green screen, dan dia mulakan sebab dia Cikgu Iran ni adalah suami isteri blind. Jadi masa dia rakam video, tak ada orang yang boleh bantu dia. Dia agak-agak je letak kamera. So mula video yang dia bagi kat saya gelap. Dan saya cakap gelap lah. So rupanya dia tak buka lampu. Okay, then bila dia buka lampu, muka dia macam merah pula, sebab betul-betul dekat tingkap tu kan, cahaya kuat sangat. And then dia improve, dia letak green screen kat belakang, dan nanti saya akan editkan background lah. Okay, so macam mana cikgu yang blind, yang tak ada orang boleh tolong dia rakam pun, dan dia boleh buat channel sendiri, boleh upload video. Nampak tak? Sebenarnya benda ni sangat mudah, tapi kita je nak tak nak je. Okay, so proses pembinaan video ya. Mula-mula kalau kita nak bina video, mestilah kena ada tajuk. Okay, kemudian storyboard. Storyboard ni macam flow video kita. Contoh macam saya nak share hari ni, saya share contoh langkah storyboard saya yang pertama, saya nak tunjukkan video paling mudah dulu. Video mudah, kedua, kemudian saya nak proses pembinaan video, kemudian saya nak tunjukkan video yang berkualiti, macam mana nak buat video berkualiti, kemudian saya nak tunjukkan cara guna KineMaster, cara guna PowerPoint. Apa storyboard tu flow kita. Mula kita nak buat set induksi, kemudian kita nak buat video klip pendek ke, lepas tu kita nak masukkan kepada penerangan fakta ke, kemudian kita masukkan kepada aktiviti, latihan. Okey, so apa storyboard ni adalah untuk memastikan kita punya video ni tersusun konten dia. Sebab benda ni bila kita hasilkan video, tak ada orang lain yang akan check kan pembinaan video kita. Jadi terpulanglah dekat kita sebenarnya storyboard ni kita nak buat dalam bentuk lukisan ke, dalam bentuk ayat ke, cakar ayam ke, yang penting kita tahu flow video kita. So storyboard ni penting lah untuk video kita tersusun dan teratur. Seterusnya skrip. Bila kita ada storyboard ni macam flow poin-poin penting je. Tapi skrip ni dia lebih detail lagi. Maksudnya kita tulis, kita karang dulu setiap ayat kita. So ni sesuai untuk yang macam takut tak lancar ke, gugup depan kamera ke, walaupun confident depan kamera pun, tapi kalau kita main cakap je, kita tetap akan ada hilang idea. Lepas tu gaya bahasa pun tak cantik. Bila kita ada skrip, gaya bahasa kita akan lebih cantik dan tersusun. Okay, tapi itulah saya galakkan skrip tu, orang yang buat skrip tu yang menyampaikan video tu. Barulah kita rasa macam sampai kat jiwa kita, kat jiwa penerima pun. Okay, so tapi ni semua terpulang kepada kemampuan dan keperluan masing-masing. Kalau rasa perlu skrip, boleh buat skrip untuk kelancaran. Tapi kalau rasa tak perlu, storyboard pun boleh jugalah untuk semua terpulang kat kita lah, apa keperluan kita. Sebab ni video di channel YouTube kita sendiri kan. Okay, kemudian rakaman. Okay,
Yang ni bila saya rakam guna phone, jadi dia lari sikit lah. Kecuali kalau tak nak lari, kena guna PDF lah. Okay, then rakam dah siap storyboard, dah siap script, kemudian kita shooting lah. Okay, then editing. Then editing ni kita boleh edit. Ada yang tak edit. Okay, tapi sebenarnya sebagusnya edit lah. So editing ni kita boleh guna, kalau adalah apps dia, banyak software nanti saya akan kongsikan. Game editing bagi cantik. Kemudian platform, apa kita dah edit, apa platform yang kita nak gunakan untuk share, sama ada YouTube, IG, Twitter, Facebook, kat mana kita nak share. Okey, macam mana kita nak hasilkan video yang berkualiti? First sekali penampilan lah, sebab kita sebagai guru, kita perlu jagalah penampilan kita. Kalau boleh pakaian seperti seorang guru, siap name tag apa semua. Tapi ikut kita jugalah kat mana video tu untuk digunakan. Okey, so contohnya macam sekarang ni TV Pendidikan dah ada di Astro, dan BSTP pun dah buka kepada cikgu-cikgu yang hasilkan video sendiri di YouTube untuk kita tapis video mana yang berkualiti, yang sesuai untuk ditayangkan di TV Pendidikan. Jadi kita buat dekat rumah pun boleh masuk Astro, tapi itulah kena mencapai spek-spek dan video yang berkualiti lah. Okay, so of course lah penampilan macam mana, kalau lelaki rambut sikat, okay, name tag, kemudian pakaian seorang guru, kemudian intonasi, gaya bahasa. So kalau video ni seeloknya macam kalau untuk rakaman TV Pendidikan, dia kena cakap satu-satu, slow. Saya Cikgu Suhaila, dia macam slow sikit. Tapi kalau macam trending sekarang ni kan, budak suka gaya cakap yang laju. So kita ikut kepada keperluan murid kita lah, yang mana murid kita yang macam mana. Kalau kita nak buat video, apa-apa yang kita buat kepada murid kan, so ikut intonasi yang sesuai lah. Intonasi yang sesuai, yang penting jelas, gaya bahasa yang boleh difahami. Okey, ya. Okay, next adalah kelancaran. Maksudnya kelancaran lah, tak adalah video tu tak adalah kita cakap tu tersangkut-sangkut. Yang ni yang pentingnya skrip, supaya kita lancar bila bercakap, ataupun editing. Editing tu maksudnya macam bila ada yang tak lancar tu, kita cut lah. Okay, kemudian audio tu maksudnya kita boleh guna mic, external mic yang lebih berkualiti. Maksudnya yang boleh tapis bunyi-bunyi angin, ataupun kalau tak pun kita macam guna je, macam saya pun banyak yang saya tak guna mic, saya guna handphone ataupun laptop je. Tapi kita kena pastikan tak ada audio yang bising dekat rumah kita lah. Maksudnya macam tak adalah tiba-tiba ada orang lain bercakap. Tu yang saya selalu rakam video tengah malam, waktu anak-anak tidur. Okay, dan grafik, macam mana grafik kita ni, kadang-kadang grafik ni yang memikat orang, bagi video kita ni sampai. Kalau kita main cakap bla 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 bla, tapi orang kadang tak nampak. So grafik ni yang menjadikan video kita menarik. Tapi dalam memilih grafik, kita kena berhati-hati. Contohnya macam, walaupun PowerPoint ni nampak simple, background putih, lepas tu tulisan hitam kosong, tapi sebenarnya ini lebih baik daripada kalau kita background ni macam ada gambar, contoh katalah gambar kat pantai ke gambar kat mana-mana, kemudian ada tulisan kat atas dia. So tulisan tu pula tak berapa jelas. Jadi tu jadi masalah lah, sebab murid dia patutnya kalau kita buat poster ke, buat apa ke, buat video ke, tulisan tu kena jelas. Kalau lebih baik dia tak berlapis dengan gambar. Kalau berlapis dengan gambar, kita kena letaklah background tulisan tu mesti sesuatu yang plain ataupun jelas. Pilihan warna pun janganlah macam kalau belakang dia background hitam dah gelap kan, lepas tu tulisan tu pun biru gelap lagi. So tulisan pun sama-sama. So kita kena jelas dengan permainan warna tu lah. Okay. Next, video ni maksudnya kita kena pastikan video kita ni stabil. Contoh macam
macam kita ambil gambar tu, ambil video tu jangan bergoyang-goyang. Macam mana kualiti dia, video tu jangan bergoyang-goyang lah. So macam mana nak elakkan bergoyang, kita selalu guna tripod ataupun guna phone holder untuk pegang. Ada yang guna gimbal, jadi bila rakam tu dia stabil. Okey, kemudian video kalau kita nak yang guna yang paling berkualiti, ataupun kalau kita nak masuk ke TV pendidikan tu, kita kena guna yang resolution dia 1080 minimum. 1080 tu resolution. Okey, resolution yang terbaik lah. Tapi kadang-kadang ada orang dia nak masuk kat YouTube, dia tak nak yang high quality sangat sebab nanti lambat ke data ke whatever lah. So ikut keperluan masing-masing, tapi seeloknya yang berkualiti lah. Okey. Dan bila kita rakam video tu, pastikan kita pegang handphone kita dalam melintang. Tak kisahlah rakam video ke, ambil gambar ke, pegang handphone kita ni dalam keadaan yang melintang, iaitu landscape. So jadi bila video kita ni keluar dekat YouTube ke apa, dia jadi penuh. Kalau kita letak dalam, pegang handphone kita tegak, dia akan jadi portrait, dia akan jadi tegak lah, jadi memanjang, dia jadi kecil, video tu tak penuh. So bila kita rakam ataupun ambil gambar, pastikan kita guna landscape, melintang. Lepas tu contohlah kan, kalau kita nak merakam video, seeloknya kita tak rakam terus je. Kalau kita nak rakam benda aktiviti ke, ikut yang kesesuaian lah. Kalau macam PDPC, macam slide ni, memanglah kita akan rakam terus je. Tapi kalau macam kita nak rakam aktiviti ke, so kita rakam 8 saat je, dan kita akan edit gabungkan. Kita rakam sekejap je, 8 saat, setiap shot tu 8 saat, kemudian kita akan gabungkan. Jadi dia nanti akan jadi macam, bila dah siap, dia akan jadi macam rakaman TV. Itu antara tips-tips yang dikongsikan oleh oleh Cikgu Helmi lah. Okey, kemudian lighting. Lighting ni maksudnya bila kita rakam video, kita kena pastikan lighting kita cerah. Cerah maksudnya kalau siang tak ada masalah lah, kalau malam tu lah terutamanya. Tapi kadang-kadang siang pun kita perlukan lighting yang baik jugalah. Okey, contohnya kalau kita tengok kat studio, lighting dia ada kiri dengan kanan ada lighting. Okey, kenapa kena ada lighting ni? Supaya macam jelas. Contoh kalau kita guna green screen lagilah kena lighting kuat supaya tak ada bayang, supaya macam kalau kita, muka kita pun nampak lebih cantik, lebih cerah bila kita guna lighting ni lah. Jadi kalau ada, kita nak hasilkan video yang lebih berkualiti, kita cuba dapatkan lighting yang terbaik. Tapi tak apa, saya pun banyak je video yang tak ada lighting. Baru-baru ni je baru saya upgrade sikit ada lighting. So ikut keperluan. Okey, kemudian durasi. So durasi dia seeloknya tidak terlalu panjang sampai melebihi sejam. Okey, so kalau yang untuk masuk TV pendidikan, durasi yang disarankan adalah 18 minit hingga 25 minit. Buat video sekitar tu je, 18 minit hingga 25 minit. Ataupun video pendek gabung jadi 18 minit hingga 25 minit. Tu dah cantik dah lah. Sebabnya ada yang kita buat video pendek-pendek je kan, macam guna Powtoon ke apa, 3 minit, 5 minit. Itu pun tak ada masalah juga. Sebab murid ni kadang-kadang dia tak suka tengok benda yang lama. Okey. Dan konten. So kita sebagai cikgu, memang kita masing-masing dah master konten masing-masing lah. Tapi dalam masa yang sama, kita berkongsi kepada publik dan untuk rujukan semua. Jadi kita kena bertanggungjawab lah dekat konten kita tu. Kena pastikan konten kita tu kena mantap. Konten kita tu kena betul. Fakta yang kita gunakan tu betul, tak ada kesalahan. Termasuklah kesalahan ejaan ataupun kesalahan bahasa. Jadi kita kena cek betul-betul slide kita, apa yang kita cakapkan, konten tu lah. Okey, kemudian hak cipta. Tertinggal pula yang tadi, hak cipta. Hak cipta ni sangat penting dalam penghasilan video, terutama yang nak masuk TV. Ataupun dalam YouTube pun bahaya juga. Okey, so bila kita cari gambar, sekarang ni dekat Google, kalau kita nak cari gambar, dia ada tools tambahan. Kita cari yang memang dilabel untuk diguna semula. Okey. Kita kena yang free hak cipta, free copyright. So sebenarnya semua gambar-gambar yang dalam Google, video semua ada copyright sendiri, ada hak cipta sendiri. Jadi kita tak boleh sembarang-sembarang ambil letak dekat video kita. Contoh kalau video yang kita ambil tu melebihi 10 saat daripada video yang sedutan-sedutan filem ke apa,
kita takkan macam kita boleh kena ban, macam-macam lah. Kalau kita main ambil je lagu-lagu yang famous, nanti bila dah upload dekat YouTube, tiba-tiba je kita kena blacklist ke, ataupun video tu di-delete ke, ataupun bahagian yang ada muzik tu di-mute-kan ke. Jadi rugilah macam tu. So kalau boleh kita menggunakan lagu-lagu yang free hak cipta. So elakkan lagu-lagu yang famous tu. Kemudian sebab itulah sekarang ni ramai orang yang guna animasi. Maksudnya benda tu kita lukis sendiri. Apa-apa gambar lukis sendiri. Ataupun kita ambil gambar tu sendiri supaya hak cipta tu terpelihara. Okey. Tapi kalau setakat untuk permulaan, kita bolehlah guna apa yang ada. Dan kelebihan juga untuk cikgu-cikgu, KPM, BSTP bagi kebenaran untuk kita gunakan buku teks dalam video kita. Okey, buku teks digital kita boleh gunakan dalam video kita. Kemudian apa-apa mana-mana video-video dekat video KPM ataupun video di EduWeb TV kita boleh gunakan. Kita boleh potonglah sikit-sikit, masukkan dekat dalam video kita. Okey, kemudian kita kena pastikan video kita tu tidak menyentuh sensitiviti lah. Okey, terutamanya macam bila video kita ni dipublic, so contohlah channel kita masa tu, channel kita ni bercampur-campur. Channel kita ni ada isu politik lah, ada isu itulah, ada isu ni lah. So tak proper lah bila kita share kat murid nampak benda-benda yang tak patut. So kalau boleh, kalau kita nak fokus kepada video PDPC, buat channel yang khas untuk video PDPC sahaja. Fokus kepada tu, jadi murid pun senang nak cari. Lepas tu kita pun tidak menunjukkan contoh yang tak elok lah. Okay, so kena tengoklah sensitivity ni. Okay, next adalah peralatan tambahan. Untuk menghasilkan video yang berkualiti, kita memerlukan beberapa peralatan tambahan. Nanti saya akan sharekan. Kemudian angle kamera. So, permainan daripada pelbagai angle kamera ni sangat penting. Tapi ikut keperluan jugalah. Macam saya pun selalu je guna satu angle je. Tapi kalau tengok video Cikgu Helmi, dia menggunakan beberapa angle kamera setiap kali dia rakam video lah. Jadi macam bila kita tengok video dia macam video TV, macam dia ni ditemu ramah oleh seseorang yang lain. Padahal dia dengan tripod je dekat makmal ke dekat sekolah kan, dia dengan tripod je. Dia setting tripod tu daripada pelbagai angle. Jadi nampak macam interview, macam sesi wawancara. So tu permainan angle lah. Okay, then yang paling penting keyakinan. So kita kena confident. Bila kita buat video tu, video PDPC tu, kalau macam suka tengok daily NAS ke, okay, aku cuba tengok confident dia. NAS daily ke, confident dia dalam menyampaikan maklumat. Bila dia buat video tu, kita pun bersemangat. Dia cakap dengan penuh bersemangat. Dia punya sign language. Dia punya intonasi cergas. Kalau kita buat video tapi kita cakap, okay murid-murid, hari ni kita belajar topik so murid pun dengar nak ngantuk, dia pun dah next beberapa saat je. Kita kena permainan, kita pun kena cergas dalam menyampaikan itulah, macam mana confident level kita. Okey, peralatan tambahan untuk hasilkan video yang berkualiti. First kali mic. Okey, ni peralatan tambahan ya, yang maksudnya macam yang saya cakap tadi lah, kita mulakan dengan yang paling mudah. Saya pun mulakan dengan hanya smartphone. Saya guna mic dekat smartphone, saya guna mic dekat laptop je. Tapi lepas kita dah mulakan daripada yang paling mudah, kalau kita nak improve lagi, kita bolehlah beli sikit-sikit peralatan tambahan seperti mic. Mic ni supaya suara kita lebih jelas. Okey, satu macam ada mic boya tu 5 meter wire dia. Jadi macam apa, kita nak rakam, kita letak handphone kita jauh, kemudian kita boleh sambungkan mic tu. Sebabnya bila kita jauh daripada handphone kita, sebab kita nak dapatkan angle kamera tu, selalunya suara tu tak jelas. Jadi bila kita guna mic yang ada wire panjang tu, suara dia jelas lah walaupun kita jauh dengan handphone kita. Ataupun mic ni pun digunakan untuk reduce suara angin, macam bunyi kipas ke ataupun bunyi di sekeliling. Tapi kena pilih mic macam saya ni, pilih mic boya yang ada bulu-bulu ni. Jadi dia akan kurangkan bunyi-bunyi angin lah. Okay. Then tripod. Okay, tripod ni untuk memastikan tak goyang lah. Okay, green screen ni maksudnya bila kita cakap kat depan nampak badan kita je. Okay, background belakang kita tu kita boleh tukar apa-apa background yang berkaitan, ataupun kita boleh letak slide dekat belakang kita tu.
Okey. Kemudian phone holder. Okey, phone holder ni phone holder sama jugalah dengan tripod. Then extra monitor. Extra monitor ni kalau macam kita banyak edit-edit video ataupun macam saya live ke, so extra monitor ni sangat membantu. Contoh bila saya live, sebelah monitor tu, dekat satu monitor tu akan tayangkan slide saya, dan juga lagi satu monitor tu untuk saya control live saya. So jadi kita senang nak control lah. Okey, kemudian lighting, kamera ataupun webcam. Bak kata Cikgu Romi, kalau webcam guna webcam yang canggih sikit, dia jadi Nilofa. Tapi kalau guna webcam biasa je, dia jadi Mak Jemah. Jadi ikutlah kita nak improve yang mana kan. Okay, kemudian wacom. Wacom ni digunakan kalau dengan laptop yang tak ada touchscreen. So wacom ni dia macam tab lah, tab hitam je, dia dalam 300 ringgit macam tu. Kemudian ada pen. So kita tulis dekat wacom tu, kemudian dia akan keluar dekat laptop lah ink tu. So jadi sesuai lah untuk cikgu Maths yang banyak jalan kerja, ataupun untuk kita lukis-lukis animasi ke apa kan. So sesuai lah untuk guna wacom ni. Tapi lebih baik kalau ada laptop touchscreen lah. Macam sekarang ni ada Microsoft Surface, ada Joybook dan macam-macam. Okey, selain daripada tu, macam contoh mic. Kalau mic ni, kalau kita laptop kita selalu ada satu lubang je kan. Kita boleh juga guna mixer. So nanti kita boleh, bila mixer ni kita boleh masukkan mic dekat lubang, sebab kita ada satu lubang je. So mixer ni dia akan ada lubang mic, dia akan ada lubang headphone. Kemudian kita pun boleh kawal volume, boleh control bass bagi suara sedap sikit. Tapi semua tu ikut keperluan masing-masing dan kemampuan kita. Maksudnya kita dah tahu guna baru kita beli. Jangan kita beli-beli nanti tapi kita tak tahu guna, tak ada hasil juga. Okay. Now saya nak ceritakan bila macam kita ada channel YouTube kan. Kita kena tahu apa konten yang kita nak bawa. Okey, contohnya konten dekat channel saya adalah saya sharekan topik matematik dan juga teknologi for education dan juga program-program. Okey, so kita kena tahulah, kena fokuslah konten kita nak cerita pasal apa. Jadi orang pun tahu. Kalau contoh nak rujuk channel saya, okey, tahu channel saya ada teknologi pendidikan, maths. Tapi bila Caca Marba, orang pun tak tahu. Orang macam tak tahu apa lebihnya, apa specialnya, apa speciality channel kita, apa fokus channel kita. Okey, kemudian konsep. Apa yang konsep yang kita nak gunakan? Okey, macam saya ada teaching, kita nak guna teaching session ke, activity ke, tutorial ke. Ini yang saya share ni yang dekat channel saya lah. So ikut masing-masing. Okey, kemudian sebab ada orang yang buat konsep dia macam banyak konsep animasi, ada yang macam konsep wawancara pun ada. So ada banyak lah. Okey, ada yang konsep nyanyian kan, sampaikan lagu-lagu sains lah yang banyak tu. Okey, so apa teknik kita gunakan semasa menghasilkan video tu? Contohnya apps-apps yang kita gunakan. Okey, kalau laptop selalunya kita edit guna OBS, Filmora, kemudian boleh guna Powtoon, PowerPoint, VideoScribe. Okey, ni apps yang banyak saya gunakan untuk hasilkan video saya. Kalau smartphone, saya gunakan KineMaster, Quick, Viva Video, InShot. Okay, dan banyak lagi sebenarnya. Dekat smartphone pun ada Filmora. Okay. Kemudian audience. Siapa audience kita? Macam saya, target audience saya adalah student dan teacher. Okay, penting. Sebabnya gaya kita cakap dengan student lain, gaya kita cakap dengan cikgu lain, gaya kita cakap dengan makcik lain. Jadi, siapa audience kita? Jadi bila kita kenal pasti benda-benda ni, jadi kita boleh fokuslah macam mana video untuk yang kita nak hasilkan.
Okey, ni contoh video yang saya buat menggunakan OBS ataupun Filmora. Okey, yang bagusnya OBS ataupun Filmora ni, kita boleh beza dia OBS ni dia kita rakam live. Maksudnya saya edit dulu, saya nak letak gambar saya dekat mana, saya nak letak apa nama saya ni dekat mana, nak letak PowerPoint ni dekat mana. Lepas saya dah siap, lepas saya dah siap setting, lepas tu barulah saya start recording. Dan saya record je, kemudian end recording, terus video tu siap. Okay, tapi kalau Filmora, saya rakam je dulu apa yang saya nak cakap. Saya rakam je apa yang saya nak cakap, kemudian dah habis record, barulah saya edit. Saya gambar saya letak mana, PowerPoint letak mana, nama nak letak mana. So ikut keselesaan masing-masing lah, yang mana kita selesa. Okay, so ni yang bagusnya lah, dia macam berita. Kalau kita guna OBS atau Filmora ni, kita boleh set up macam berita. Kita boleh letak gambar kita, tajuk, PowerPoint macam ni lah. Okay, so ni antara yang terbaik lah. Yang tadi tu kalau kita nak sharekan pengajaran. Okay, ni Powtoon ataupun video scribe. So sebelah kiri ni saya guna Powtoon. Cuma Powtoon ni memang berbayar dan mahal. Dan sekarang ni macam tak boleh share ke YouTube ke kalau kita free. Hanya boleh di Facebook je. Okay, tapi yang boleh cuba juga, sebabnya banyak benda menarik lah. Budak-budak pun tertarik tengok. Contoh macam ni kan, bila Powtoon ni dia boleh buat nampak macam orang tulis tangan. So dia ada banyak lah macam kartun-kartun sikit kan. Okey, sama juga video scribe pun sama macam orang tulis tangan. Cuma video scribe ni kita download dekat dalam laptop kita. So macam ni, kartun-kartun yang saya guna ni untuk mengelakkan isu hard shifter, saya cari dekat Google, kemudian saya trace balik, saya lukis semula guna apps tracing, kemudian saya jadikan animasi guna video scribe. Okay, dan juga kalau phone, saya guna selalu KineMaster atau Viva Video. Yang kiri ni KineMaster, yang kanan ni adalah Viva Video. Okay, kalau tengok kan, bila KineMaster dan Viva Video ni, yang bagusnya kita boleh letak teks dekat gambar video kita tu. Kita boleh letak teks, kita boleh adjust macam mana dia nak keluar, tulisan, bentuk. Okay, kemudian kita boleh gabungkan video ataupun cut. So ada banyak lah, nanti saya akan share. Dan senang nak buat. Memang buat kat handphone je kalau KineMaster dengan Viva Video ni. Sekejap je, 15 minit je video dah siap dah. Okay. So hari ni saya akan share cara nak create channel YouTube, cara nak upload video, macam mana nak menggunakan Xrecorder. Xrecorder ni macam yang sekarang ni saya record video ni guna apps Xrecorder. So untuk record screen di handphone. Okay, kemudian KineMaster, iaitu di smartphone. So macam mana nak rakam video guna PowerPoint, dan macam mana nak live di StreamYard. Okay, so sebenarnya ada banyak sangat cara, tapi itulah kita tak sempat nak kongsikan semua. Saya pilih sikit-sikit je yang benda yang paling senang lah untuk buat video. Okay, let's explore. Kita tengok macam mana, sekejap ya. Okay, contohnya kalau kita nak buat YouTube kan, YouTube channel, sebab dekat handphone kita, serasa hampir semua handphone ada apps YouTube. Okay, kita buka je apps YouTube ni. Okay, kita buka je apps YouTube ni, kemudian kita akan nampak video-video yang ada kita dah buat. Contoh kalau kita dah buat video tu ada dekat handset kan, kita pilih je lah apa video kita. Okay, contoh ni video dia. Kemudian kita cuma, ni untuk upload kejap lagi saya tengok cara create channel. Ni untuk upload video. Okay, sekejap, saya ulang. Kita buka je dekat video kita ni, dekat channel, dekat YouTube kita ni. Dia, bila kita dah buat channel, dia akan ada simbol video dekat sini. Dekat atas kiri dia ada simbol video. Kemudian kita pilih je video apa yang kita nak, dan kita tulis je lah tajuk, apa penerangan, dan pastikan setting ni public lah. Kalau private tu orang tak boleh tengok. Pastikan setting ni adalah public. Kemudian kita just tekan upload. Tu je.
Dan tunggu je lah. Lepas tu kita dah boleh share dekat orang lain. Okey, untuk create channel, senang je. Dekat atas kanan ni, sebelah button search ni ada bulat. Okey, dekat bulat ni kita tekan. Kemudian kita tekan je your channel. So, kalau dekat YouTube, kalau kita belum pernah buat channel, dia akan tulis dekat situ dia akan tulis create your channel. Lepas tu follow je lah first name, last name. So benda tu sangat simple. Kalau kita nak buat live tu pun boleh, benda yang sama juga. Cuma bila kita buat live ni, dia mesti 24 jam selepas kita buat YouTube channel. Kemudian dia ada verification sikit lah. Okay, so semudah tu je untuk buat YouTube channel. Kemudian dan upload video, and then KineMaster. Okay, KineMaster ni cuba tengok, saya sharekan macam mana mudahnya kita nak buat video. Okay, contohnya mula-mula sekali, sekejap ya. Okay, mula-mula sekali kita kena tekan dekat tengah ni yang ada tambah ni. Kemudian kita pilih apa yang kita nak, ratio yang mana. Okay, so selalunya kita akan pilih 16:9 supaya bila kita appear dekat YouTube tu, dia akan jadi penuh lah dan cantik. Okay, kenapa kita nak guna YouTube? Sebab YouTube ni kita tak makan storage. Jadi kita dah upload ke YouTube, kita pun boleh delete. Lepas tu murid pun tak payah nak download apa semua, kita tengok je. Okay, so kemudian contoh kita pilih gambar apa yang kita nak. Okay, kita tik je. Okay, kemudian write je. Okay, so contoh saya nak tulis, nak tambah tulisan. Then kita boleh scroll je kiri kanan, slide je kiri kanan. Okay, contoh nak tambah tulisan kat sini, saya tekan yang layer ni, text. So dekat layer ni ada banyak handwriting, so kita boleh conteng-conteng, kita boleh letak stiker, efek, media ni untuk kita letak gambar dekat atas dia. Okay, then ni saya nak letak teks. Okay, contoh teks unta. Okay, so teks ni pun kita boleh tarik je untuk besarkan ataupun kecilkan. Dan dekat teks ni pun saya boleh ubah tulisan. Kalau kita tekan dekat AA ni kita boleh pilih tulisan apa yang kita nak. Okay, tulisan apa yang kita nak. Kemudian yang warna putih segi 4 sebelah gunting ni adalah untuk kita pilih color apa kita nak. Okay, kemudian kita boleh letak background. Okay, kita boleh scroll je bawah, cari background color. Kita enablekan. Okay, kemudian yang transparent yang ada RGB ni, untuk kita pilih background nak color apa. Contoh ni hijau. Okay, kemudian full width background ni dia akan penuh lah. Kalau tak, dia pendek je, penuh. So ikut kesesuaian. Dan kita tick je right. Okay, kalau kita nak edit balik, kita klik je yang warna kuning kat bawah ni, unta ni. Klik. Kemudian ni, in animation. In animation ni maksudnya, kita nak dia keluar macam mana? Slide left ke, slide right ke, pop ke. So, kan dia nampak macam dalam TV ni. Senang je nak buat ni. Okay, then right je. Okay, nak edit lagi. So dekat sini ada banyak yang kita boleh explore lah. So outline pun kita boleh adjust. Okay, so dekat sini banyak benda yang kita boleh explore dekat sini. Shadow, glow. Okay. Then bila kita dah siap, contoh kita ada banyak gambar lain ataupun video. Ni sebenarnya bukan gambar je, kita pun boleh masukkan video ikut kesesuaian. Dan bila kita dah siap, kita tak nak nanti kat panda pun nak kena setting benda yang sama, kat cheetah pun kita nak setting benda yang sama. Jadi kita just tekan je dekat unta ni, kita tekan dekat atas sekali, kiri sekali ada 3 titik ni. Kita tekan, kemudian duplicate. Okay, bila kita duplicate, kemudian kita drag je. Tekan lama-lama. Sekejap ya. Kita tekan lama-lama sampai vibrate. Ataupun kadang-kadang tak vibrate, tekan lama-lama, kemudian kita alihkan. Okay.
So dekat sini dah duplicate dah kan. Kita alihkan dekat panda ni, kemudian kita tekan dan kita type. Okey, dekat atas ni ada keyboard. Atas AA ada keyboard, belah kanan. So kita tukar jadi panda. Okey. Okey, so macam ni macam okey, jadi kalau kita macam panda ni macam terlebih pula kan. Kita just drag pendekkan je. Kita pendekkan. So sebenarnya kita boleh je panjangkan, pendekkan ikut masa yang sesuai. Okey, kemudian kita duplicate lagi atas 3 titik ni. Kemudian duplicate. Okey. So bila kita nak larikan dia, pastikan kita tak select benda tu. Kita tekan je tempat lain supaya dia tak select dan kita alihkan dia. Okey. Alihkan, tukar. Tekan keyboard untuk tukar. Tulis harimau. Harimau apa ni? Harimau bintang, harimau. Okey. Harimau bintang. Sekejap ya. Harimau bintang. Okey. Dan bila kita dah siap. Okey, tengok simple je. Sekejap je kita buat ni. Masukkan teks. Okey. Bila kita dah siap, kita nak masukkan suara. Nak masukkan suara, kita tekan je voice ni. Tekan je voice ni. Kemudian, okey. Okay, so sebab ni saya tengah guna mic, jadi saya tak boleh record. So kalau kita nak masukkan suara, kita just tekan start dan dia akan berjalan lah ikut video ni. So suara tu dah masuk dah. Kita boleh, dan kita boleh, bila kita dah buat voice, kita boleh tukar, boleh adjust nama, boleh tukar suara jadi chipmunk lah, suara alien lah. Banyak pilihan dekat situ. Okay, contohlah kita bila kita dah letak ni, kita nak letak video kita pula, video kita yang bercakap. So pilih dekat layer ni. Okay, pastikan sebab tadi gambar ni kita dah letakkan. Gambar ni kita dah letakkan. Bila nak guna green screen ni, kita kena letak dia sebagai layer. Okay. Dan kita pergi dekat layer ni, media. Okay, contohnya. Sekejap ya. Okey, contoh. Okey, video ni pun kita just drag ke depan kalau kita nak cut. Jadi senang, kita drag je. Okey. Okey, contoh kalau kita nak crop, kita just right click ni. Right click pula. Kita just tekan je. Okey, kemudian sekejap ya. Ni, kita scroll je, kita akan keluar crop. So sebab dekat atas ni ada nampak dinding kan, kita akan crop. Okey. Kemudian kita right je lah. Okey, then kita nak buang background dia, kita tekan dekat video tu, kemudian kita pilih chroma key ni. So enable. Dekat chroma key ni kita tukar key color dia, warna merah ni kita tukar jadi warna hijau. Then tick je right. Okay, kemudian kita boleh adjust macam ni kan. Kita adjust dekat sini supaya cara dia hilang tu cantik. Jangan sampai orang pun hilang. Okay. Then tick right. Okay, then kita alihkan kat mana yang kita nak, besar kecil ke. Alihkan nak letak kat mana. Contoh letak kat sini. Okay. Kemudian kita just boleh tekan play. Dekat play belah kanan ni, play ni untuk kita review lah. Okay. Tengok. Ni sebab tak ada suara sebab saya tengah guna ni. Saya tengah guna mic. Okay. So kan nampak tak semudah tu je kita hasilkan video. So kita boleh adjust lah ikut kreativiti masing-masing. Kan senang, guna handphone je. Tak payah canggih-canggih pun, guna handphone je. Okay, so bila kita buat video ni, kita pun boleh pilih. Dekat video ni kita boleh pilih ni suara dia. Dia ada speaker, ada gambar speaker.
speaker ni. So kita boleh mutekan ataupun kuatkan suara. Okay. Contoh lepas tu, so ada banyak lah dekat sini yang kita boleh adjust ikut kesusahan. So banyak benda yang kita boleh explore. Audio ni untuk kita tambah muzik kan. So benda sangat simple macam tu. Dan kalau gambar ni, kalau kita nak lamakan sampai hujung, kita tarik je lah dia tu, tarik je. Okay, bila dah siap, kita just tekan je right dan tekan yang dekat atas sekali, kanan sekali yang ada arrow anak panah ke atasnya. Kita tekan je tu untuk export video. So ni kita boleh control kualiti dia nak low ke, medium ke, high ke. Selalu saya pilih medium lah. So high, boleh pilih medium ataupun high. Cuma bila kadang-kadang kualiti tinggi sangat pun dia lambat sikit nak upload, nak siap. So ikut kualiti lah. So dekat sini pun kita boleh tukar yang mana 1080 lah, better kan. Okay, then just tekan export. Then kita dah export, dia akan masuk lah kat galeri kita. So mudah. Semudah tu je guna KineMaster. Okay, next. Mencari PowerPoint tadi. Okay. Bila banyak sangat apps tak jumpa PowerPoint. Okay, buka soft PowerPoint ni. Okay, so now tadi kita dah explore macam mana KineMaster. X recorder belum lagi kan. Okay, tak apa, nanti saya akan buat X recorder. Okay, so now macam mana nak share guna PowerPoint, macam nak record video guna PowerPoint. Kita cuma pergi dekat bahagian slideshow, kemudian record slideshow, record from current slide ataupun record from beginning. Kita boleh pilih lah yang mana satu. Okay, kemudian dia akan keluar macam ni. Bila keluar yang macam ni, dekat bawah sekali ni dia ada bahagian mic. Okay, kat bawah sekali ni kita boleh adjust mic ataupun kita boleh setting nak ada video kita ke atau tak dekat bawah tu. Okay, kemudian dekat atas kiri ni dia ada record, stop ataupun replay. Okay, kita record je sampai dah habis menceceh. Kemudian barulah kita pangkar. Okay, dekat bawah ni pun ada bahagian pen, color, notes. Okay, dah siap semua. Kita end slideshow. Kemudian kita tekan export. Kemudian create video. And then kita boleh pilih size kita nak full HD ke macam mana. Kemudian kita klik je create video. Cuma dia ada ambil masa lah. Dia lama sikit. Kalau guna PowerPoint ni dia lama sikit nak siap. Dia guna video tu guna MP4. Tapi quality okay. Next, kalau kita guna StreamYard. Okay, macam ni lah rupa dia. StreamYard ni yang bagusnya kita boleh live terus ke YouTube, live terus ke Facebook. Okay, so selalunya memang okay lah. Cuma tak tahulah, mungkin kadang ramai sangat guna kan, server jadi down, server jam. Okay, then contohlah kan macam ni. Saya memang suka menggunakan contoh yang dekat dengan murid bila mengajar. Okay, yang bagusnya StreamYard ni kita boleh live terus ke YouTube dan kita boleh schedule live kita tu. Okay, macam ni kita boleh nampak komen-komen kat tepi. Okay, kemudian kita boleh highlight komen macam ni. Nur Ashikin Karim ni daripada komen. Dan saya tekan show, dia akan highlight dekat screen ni. Jadi bila murid-murid ni dia excited, bila kita highlight komen dia masuk dekat screen ni, budak-budak ni excited. Jadi dia akan bagi respon yang banyak lah. Okay, kemudian cara nak mulakan video senang je. Tekan je macam biasalah, kita sign up je dulu macam biasa, ikut flow. Pergi dekat streamyard.com. Okay, streamyard.com. Kemudian create broadcast.
And then kita pilih destination kita nak kat mana, kat YouTube channel ke Facebook group, Facebook page. Tapi dengan syarat Facebook group tu kita admin baru kita boleh post live. Kalau sambungkan dengan StreamYard, kalau tak kita tak boleh lah. Okay, YouTube channel pun of course lah YouTube channel kita. Okay, kemudian kita masukkanlah tajuk, description, kemudian privacy kita public lah. Kemudian schedule for later, kalau kita nak untuk schedule kemudian bukan live terus, kita tick schedule later ni. Kemudian upload thumbnail image ni maksudnya selalu kita akan letak poster lah kan. Okey, kemudian hari ni tarikh, kemudian kita letak, klik je create broadcast. Okey, bila kita dah masuk, dia akan on camera kita. So kita boleh ikut kita masa tu kita nak on camera ke tak nak on dulu ke, nak mute mic dulu ke. So kita boleh setting dekat sini. So dekat sebelah kamera tu, cam/mic yang gambar setting tu, dekat situ kita boleh setting green screen. So kalau dekat belakang kita ada kain hijau ataupun kain biru, kita boleh tekanlah setting ni. Jadi background belakang tu kita boleh tukar apa-apa gambar yang sesuai. Okay, then masukkan nama dan enter broadcast studio. Okay, so lepas tu kita akan dapat yang ni lah, enter broadcast studio kita. Okay, bila kita dah enter broadcast studio, macam ni lah rupa studio kita. Okay, so gambar kita akan display dekat petak hitam ni. Kemudian kita boleh invite sampai 6 orang jadi moderator. 6 orang yang dalam kita punya live tu. So diorang akan keluar dekat bahagian bawah ni. Okay, then dekat bawah ni adalah untuk kita set up macam mana nak tunjuk. Nak tunjuk 2 orang ke, nak tunjuk seorang besar 2 kecil ke, nak tunjuk yang presenter tu besar slide kecil, ataupun nak tunjuk presenter tu kecil slide besar, ataupun nak tunjuk slide aja. So dekat sini kita boleh tukar-tukar view. Masa kita live tu kita boleh tukar view. Okay, then dekat bawah ni adalah untuk kita control mic. Contoh bila saya live tiba-tiba anak bising ke apa kan. So kita boleh mute sekejap, ataupun kita boleh off kamera sekejap. Ini bila kita off kamera, dia akan keluar gambar kita lah kalau kita set gambar kita. Kemudian kita boleh share screen. Kat bawah ni control boleh invite orang. Okay, then kita just tekan dekat bahagian sini adalah untuk ruangan komen. Komen-komen daripada, walaupun kita buka dekat StreamYard, tapi komen daripada Facebook ataupun komen daripada YouTube akan keluar dekat sini. Okay, then bila orang komen, kita boleh pilih komen tu. Kita lalukan je mouse kita dekat komen tu, dia akan keluar button show. Bila kita tekan show dekat komen tu, so komen tu akan keluar dekat screen yang kita highlight macam tadi. Bila rasa kita dah jawab soalan dia, kita hidekan balik. Lalukan balik kat situ, kita tekan hide. So komen dia akan hilang. Kalau tak, sampai ke akhir lah komen dia akan ada. Okay, then kita tekan untuk live. Jangan lupa sebelum kita start, tekan go live dulu. Nanti kan dah start, tak tekan go live. Pokoknya cakap sorang-sorang. Okay, so tekan go live dulu. Then, bila kita nak share link YouTube kita tu, so kita tengok dekat, dia ada pilihan view on YouTube. So, bila kita view on YouTube tu, kita dapatlah link kita. Dekat mana untuk kita share dekat orang lain lah. Okay. So, sebelum tu, okay, tak apa sebab nanti lepas dah habis ni, saya akan tunjukkan yang X recorder tu. So, saya nak sharekan quote ni, never stop learning, explore and explore. So, kita memang tak boleh berhenti belajar. Kita kena keep explore and explore. Kalau kita rasa kita mahir IT sekarang, tahun depan belum tentu kita masih status mahir IT kalau kita berhenti belajar. Sebab IT ni sentiasa berkembang. Jadi, kita kena bersedia untuk belajar dan belajar. Keep humble, keep sharing. So, macam itulah. Kalau kita rasa kita hebat, kita rasa kita pandai, dan kita tak bersedia untuk belajar benda baru, memang kita tak akan berkembang. Dan keep sharing. Lagi banyak kita share, lagi banyak kita akan dapat balik lah sebenarnya. Tak semestinya kita nak tunggu kita power, nak tunggu kita ada title baru kita boleh share. Daripada perkara yang kita baru belajar hari ni, saat ni, sekejap lagi pun kita boleh share dah. Supaya benda tu bermanfaat untuk orang lain, dan dalam kita share pun kita perkukuhkan sendirilah ilmu kita.
Okay, your journey will go further. Itulah, never stop learning, explore and explore. Keep humble, keep sharing, your journey will go further. Itulah kata-kata perkongsian saya supaya memberi inspirasi dekat yang lain. Okay, cara guna X Recorder saya sharekan sikit. Bila kita record macam ni kan, smooth je, tak ada masalah teknikal, barulah masa timing tu betul-betul genap sejam. Okay, so X Recorder ni kita boleh ni X Recorder yang warna orange ni kita boleh record kita boleh install di Play Store. Okay, yang bagusnya dia akan record screen kita. So bila kita setting dekat sini, dia ada macam ni kan. Contoh bila saya tengah rakam, dia akan keluar dekat bawah ni. Okay, sekejap ya. So kita kena pastikan dekat ruangan setting sebelum rakam. Dekat ruangan setting ni pastikan kita onkan yang record audio ni. Nanti kita menceceh seorang-seorang, bebel seorang-seorang, lepas tu tengok audio tak ada. Okay, so kita kena recordkan audio ni. So bila kita dah onkan X Recorder tu, automatik dia akan keluar dekat kita punya ni lah. Dia ada keluar kecil je dekat sini. Kita klik, so dekat sini untuk play, stop, pause. So dekat sini lah cara dia. So saya harap perkongsian hari ini dapat manfaat lah kepada yang lain. Minta maaf atas masalah teknikal sebelum ni. Saya akan tinggalkan link slide ke dekat komen nanti kemudian untuk rujukan yang lain. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.